Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, menarik ya hari ini. Kita baru saja didendangkan dengan keputusan pilihan raya Parlimen, kawasan Parlimen Padang Serai dan kawasan Konstituen Negeri Tioman. Ya. Dan pilihan raya ini terjadi hanya 2-3 minggu selepas pilihan raya umum ke-15. Jadi ini adalah kesinambungan PRU 15. Jadi Padang Serai itu pilihan raya kawasan Padang Serai ditangguh disebabkan ada berlaku kematian salah seorang calon, menyebabkan ianya ditangguh ke hari ini ataupun semalam, hari ini lah, belum pukul 12. Jadi kita sudah dapat maklum keputusan. Okey. Jadi keputusannya saudara-saudari ya. Okey. Kalau terima kasih yang beritahu audio clear. Saya mulakan ya. Keputusannya di kawasan Parlimen Padang Serai, di mana Melayu 62%, Cina 17% dan India 19%. Keputusannya, Perikatan Nasional telah menang dengan majoriti 16,260 undi atau 58.69% undi. Ini yang baru selesai lah. Ya. Maknanya bukan hanya majoriti dia besar 16,260 undi, ianya adalah 58% daripada yang keluar mengundi. Berbanding 2018, Pakatan Harapan memenangi majoriti 8,813 atau 45% undi. Okay. Ini bermakna Pakatan Harapan selepas PRU 15, selepas penyokong mereka diperdaya, kononnya mereka akan tentang kleptokrat habis-habisan, kluster mahkamah habis-habisan, dan kemudiannya mereka berpeluk-pelukkan tidur sebantal dengan kleptokrat. Malah salah seorang ahli yang didakwa kleptokrat ni dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia hilang satu kubu kuat. Tak sampai PRU 15 tu 19 November. Hari ini 7 Disember. Tak sampai 3 minggu. Dia hilang satu kubu kuat. Dia hilang satu kawasan putih. Ya, PH jatuh teruk. Bukan hanya sekadar majoriti dia hilang terus, ianya beralih dan PN menang majoriti. Dengar ni ya, PN atau Perikatan menang majoriti 2 kali ganda apa yang dimenangi oleh PH pada 2018. Bukan hanya dia hilang kubu kuat dia. Dulu dia dapat majoriti 8,813. Perikatan kali ini bukan hanya rampas kubu kuat dia. Majoriti Perikatan 2 kali ganda majoriti PH pada 2018. Maknanya dari situ tak salah kalau saya kata PH hanyut di Padang Serai tak sampai 3 minggu selepas bersorak kerana mereka mendapat kerusi terbanyak pada PRU 15. Itu pun tak menang ya, hanya dapat kerusi terbanyak pada PRU 15. Jadi Padang Serai merupakan referendum rakyat menolak perkahwinan PH dengan BN. Termasuk BN ya, sebab saya, kalau tak silap saya, BN membantu kempen PH di Padang Serai. Ya. Rakyat meluat. Ya. BN pula dia janji kawan Melayu. No Anwar, no DAP. Lepas tu pergi peluk. Rakyat tidak diendahkan. Jadi rakyat sedang menghantar satu mesej. Kita tolak sama sekali. Ya. Okey. Itu di Padang Serai. Bagaimana dengan Tioman, saudara-saudari? Tioman pula bukan kawasan Parlimen. Ianya kawasan negeri. Pada 2018, Barisan menang dengan majoriti 1,280. Ni kubu kuat Barisan ni. Kali ni, Barisan menang dengan majoriti tipis 573. Hanyut. Ya. Kesimpulannya, Tioman juga sudah menjadi satu referendum penolakan kerjasama BNPH
Dan apa yang lebih penting di sini, naratif-naratif yang dimarakkan, ya, khususnya kalau kita lihat Padang Serai lah, bukan hanya PH kalah, majoriti yang diperolehi perikatan ni yang didakwa, pelbagai dakwaan, dia terima dana judi lah, itu pun sekadar dakwaan. Mana ada Perdana Menteri buat dakwaan kemudian ada kata, ada file, seolah-olah dia ni ahli politik, bukan seorang Perdana Menteri, seorang ahli politik pembangkang. Oh, saya ada file, bukti tak ditunjukkan, dia cerita sekerat, nampak sangat untuk mempengaruhi pengundi Melayu Islam, ya. Kemudian dakwaan ini, dakwaan itu, Hadi cakap macam ni, Hadi cakap macam tu. Perikatan menang dengan majoriti besar, dan majoriti dia 2 kali ganda majoriti PH dulu pada PRU 18. Rakyat tak percaya. Macam mana saudara-saudari? Itu yang saya kata dulu. Kalau esok PRU 16 tiba-tiba buat pilihan raya semula, hanyut dua-dua PH dengan BN ni. Siapa boleh percaya naratif kononnya mereka terpaksa bentuk kerajaan bersama? Ya? Saya dah cerita ke anda semua. Perlembagaan Persekutuan, perkara 43 dalam babak pelantikan Perdana Menteri, yang di-Pertuan Agong melantik ahli Dewan Rakyat yang pada hemat tuanku mungkin dapat sokongan majoriti. Maknanya tuanku telah menurut perlembagaan, tuanku telah menurut betul-betul perlembagaan apabila melantik Anwar sebagai Perdana Menteri. Apa yang tuanku lakukan betul. Bukan sebab Anwar ada majoriti, bukan sebab Anwar kerjasama dengan BN, bukan. Itu naratif palsu yang dimainkan oleh BN dengan PH. Tuanku melantik sebab itulah tuntutan perlembagaan. Sebabnya pada hemat Seri Paduka Baginda tuanku, Anwar mungkin dapat majoriti. Maknanya dia tak ada majoriti, hanya 82 sokongan ahli-ahli Parlimen Dewan Rakyat. Tetapi mungkin esok bila ditentukan keabsahan di Parlimen, dia dapat majoriti, sokongan majoriti. Jadi tuanku yakin dia boleh dapat, jadi dia lantik dia. Tapi bukan sebab kerjasama dengan BN. Jadi retorika kononnya, terpaksa kerjasama supaya Anwar boleh dilantik sebagai Perdana Menteri adalah palsu. Hakikatnya, Anwar terpaksa menerusi proses yang perlu, iaitu menentukan keabsahan kerajaan dia di Parlimen, dan sekiranya masih tak boleh dapat majoriti, maka Anwar perlu letak jawatan. Ya. So, memang nampak BN dengan PH memang nak kahwin. Maka betul lah sebelum PRU 15. One vote for PH is one vote for BN. Atau one vote for BN is one vote for PH. Memang betul. Bila saya cabar Zahid untuk kata no Anwar, no DAP dalam manifesto, dia tak berani. Bila saya cabar Anwar kata no Zahid, no kleptokrat, dia tak berani. Sebelum PRU. Kemudian lepas PRU, Zahid memperdaya ahli-ahli Parlimen BN. Katanya kononnya dalam satu mesyuarat malam tu, mereka buat ketetapan kita akan duduk pembangkang. Sebab ramai sangat nak pergi ke arah perikatan. Jadi, kita duduk pembangkang. Kita tak sokong siapa-siapa jadi Perdana Menteri. Akhirnya, semua berkompromi. Semua 30 ahli Parlimen BN kompromi dan setuju. Kita tidak akan sokong siapa-siapa. Tapi esok, secara senyap, tiba-tiba muncul satu warkah oleh Zahid kepada Agong. Kononnya, 30 MP BN sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Bukan hanya, ini maknanya, bukan hanya Zahid menipu pihak istana, bukan hanya Zahid memperdaya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang kemudian begitu marah dengan dia. Nampak sangat dia terdesak nak jadikan Anwar Perdana Menteri. Nampak sangat benda ni sudah terancang. Ya. So sekarang rakyat dah beritahu. Ya. Sebab benda ni bukan berlaku setahun selepas PRU 15. Benda ni berlaku hampir tak sampai 3 minggu selepas PRU 15. Maknanya rakyat cukup jijik dengan benda ni, dan rakyat tidak menerima retorika-retorika yang dimainkan, isu-isu judi, isu-isu yang cuba memperburuk-burukkan PAS, Perikatan Nasional. Rakyat tak terima. Ya. Dan bayangkan saudara-saudari, ini kawasan putih PH, Padang Serai ni.
Macam mana saya boleh kata kawasan putih? Pertamanya, 2018 bukan hanya PH menang majoriti 8,813. 83% keluar mengundi pada 2018. Kali ini, 2022, hanya 68% keluar mengundi. Jadi, bila peratus keluar mengundi, rendah. Jika kawasan itu kawasan kubu kuat PH, semestinya bila peratus yang keluar rendah ni, PH lebih senang untuk menang sebab kat situ pengundi putih ramai yang sokong PH. Tapi dalam pada kurang keluar mengundi, bukan hanya PH tumbang, Perikatan menang 2 kali ganda. Jadi bayangkan kalau kali ini 83% keluar mengundi. Lagi teruk PH. Ya. Sama dengan barisan. Tioman ni kubu kuat dia. 2018 dia menang majoriti 1,280. 81% keluar mengundi. Jadi ini kawasan putih barisan. Tahun ni ataupun kali ini hanya 58% keluar mengundi. Jadi jika kurang keluar mengundi dalam kawasan putih barisan, semestinya barisan mudah menang. Tapi dia menang majoriti tipis 573. Nampak? Bayangkan kalau 81% keluar mengundi. Dapatlah kat orang lain, bukan kat barisan. Jadi itulah saudara-saudari. Dia orang ni nak berretorika macam mana pun, saya lihat di media sosial di luar sana, rakyat they are taking the people for fools. Mereka ingat rakyat bodoh, terperdaya dengan segala retorika ni. Rakyat bukan bodoh, dia boleh baca, dia boleh nilai, dia tahu segala penipuan, dia tahu segala apa yang dituding jari kepada perikatan pasal judi, pasal ni, semua tu adalah taktik alih perhatian daripada penipuan terang-terang. Dan satu perkara yang tidak masuk akal, iaitu mengapa lantik seorang yang tertuduh jenayah di mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Orang tak boleh terima semua yang berlaku di luar sana. Tak boleh terima, tak masuk akal. Ya? Macam mana nak jelaskan walaupun orang tu belum bersalah, ya, tetapi dia tetap berisiko mungkin adalah seorang penjenayah. Jadi mengapa ambil risiko untuk letak dia dalam kerajaan? Mungkin esok didapati bersalah. Kemudian orang kata tanya-tanya apakah dia melakukan perkara-perkara lain dalam tempoh dia pegang jawatan timbalan. Ya? Takkan tak ada pemimpin lain dalam UMNO? Mengapa meresahkan rakyat dengan meletakkan tertuduh jenayah sebagai timbalan Perdana Menteri? Tak boleh jelas. Malah di media sosial, Pakatan diserang oleh orang-orang mereka sendiri. Mengapa letak Syed? Di manakah janji Kit Siang, Anwar, Anthony Locke tidak sekali-kali akan kerjasama dengan kleptokrat, menentang kleptokrat? Adakah ini yang dikatakan nak memerangi rasuah dan kleptokrasi? Satu perkara lagi saya nak kongsi. Saya senyap, anda perasan, saya tak buat sebarang ramalan buat Padang Serai dan Tioman. Sebab I know I don't have to. Okay? Tetapi kita dapat maklumat from the ground lah daripada orang-orang yang pergi sana. Maklumatnya, ramai orang menjadi meluat dengan naratif-naratif yang dimainkan. Dan di media sosial kita boleh lihat ramai meluat dengan tindak tanduk Anwar yang dilihat cuba berdendam dengan musuh daripada mentadbir negara dan tidak boleh terima kritikan. Betul tak betul, itulah persepsi rakyat. Orang dah mula mempersoalkan mengapa dia bertindak terhadap orang ni. Mengapa asyik bila dia masuk, asyik cerita berkenaan dengan kesalahan orang lain, asyik tidak akan dikenakan terhadap orang yang mengkritik. Dan yang paling orang tak boleh terima, buat tuduhan kemudian cakap saya ada file. Bukti tidak ditunjukkan, menimbulkan spekulasi. Apakah Perdana Menteri tugas dia untuk menimbulkan spekulasi menghuru-harakan politik negara? Jadi semua ni telah memainkan peranan terhadap penolakan rakyat. Okay? Jadi nasihat saya lah, bila sesuatu didirikan atas landasan penipuan, ianya bukan menepati mandat rakyat, ianya perlu diubah. Sekarang, minda rakyat ditanam dengan persepsi-persepsi palsu yang telah saya ceritakan dalam video-video sebelum ni di YouTube Regi J. Siri Taudin. Ya.
Dan satu persepsi yang sedang marak dimainkan adalah terpaksa kerjasama. There is no such thing. BN sekalipun duduk sebagai pembangkang, dia masih boleh ada perjanjian MOU untuk sokong Anwar supaya kekal Perdana Menteri bila ada unsur percaya. Demi kestabilan. Benda ni memang PH pandai, dah ada pengalaman. Dia buat dulu perjanjian CSA dengan kerajaan Muhyiddin. Ya. Jadi mengapa nak tipu rakyat? Kononnya wajib kerjasama supaya Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Itu satu penipuan. Dan di luar sana tak ada orang percaya. Jadi fikir-fikirkanlah. Kita sudah tahu, kita sudah lihat. That's why lihat, kalau dulu media-media pro PH, awal-awal dia akan buat live berhubung dengan keputusan pilihan raya. Tiba-tiba nampak macam mereka tak minat sangat dengan keputusan pilihan raya. Dari situ dah tahu dah. Memang PH hanyut. Okey. Dan itulah saya dah kata, kerajaan ni tidak akan bertahan. Ya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.